masuk Islam. Yang kedua, yang menyerah, yang surrender tapi masuk Islam as a munafik. Okey? Nampak? Dua golongan yang surrender bertaubat tadi tu. Pertama yang surrender, yang menyerah, yang taubat memang masuk Islam ikhlas semata-mata nak jadi orang Islam. Yang ni sahaja yang Allah Ta'ala terima taubat mereka. Ada yang kedua. Orang musyrikin yang kedua, kategori kedua adalah orang musyrikin yang bertaubat juga zahirnya. Masuk Islam juga zahirnya. Tetapi masuk Islam as a munafik. Sebagai orang munafik. Jadi yang masuk Islam sebagai munafik ni Allah nak terima taubat dia ke? Yang masuk Islam sebagai munafik, Allah tak akan terima taubat mereka sebab taubat mereka tu pun tak ikhlas. Sebab nak duduk kat Mekah lagi, sebab dah dapat benefit-benefit yang orang Islam lain dapat, maka Allah tak terima taubat mereka. Bermula di sinilah adanya orang munafik di Mekah. Sebelum tu mana ada orang munafik pergi kat Mekah? Orang munafik ada dekat Mekah. Orang munafik mula-mula timbul di mana? Madinah. Nabi kuasai Madinah, maka di situlah ada munafik di kalangan Yahudi, ada munafik di kalangan musyriki. Sebab Nabi kuasai Madinah kan. Masa tu kat Mekah yang kafir-kafir, yang Islam sembunyikan keislaman, takut orang kafir musyrikin Mekah tahu. Tapi lepas Nabi dapat conquer kota Mekah, maka ada orang kafir yang masuk Islam, dua kategori. Pertama masuk Islam sebab betul-betul ikhlas beriman kerana Allah. Yang kedua masuk Islam sebab nak stay kat Mekah lagi, boleh berniaga lagi, boleh jumpa family lagi. Ataupun kalau orang Islam menang dalam mana-mana peperangan, kita boleh dapat sama atau ghanimah tersebut. Jadi di sinilah bermulanya munafik di Mekah. Baik, jadi yang munafik ni kalau taubat Allah Ta'ala nak terima. Kenapa Allah tak terima? Sebab tu Allah kata kat sini, dia menerima taubat siapa yang dia kendaki je. Ada yang taubat dia tak nak terima sebab taubat sebagai orang munafik, nak jadi munafik Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala maha mengetahui, maksudnya Allah Ta'ala tahu siapa yang betul-betul taubat semata-mata kerana Allah. Dan Allah Ta'ala hakim maha bijaksana. Bijaksananya Allah Ta'ala memberi satu suruhan berserta dengan 5 perjanjian. Kat mana 5 tu? Ayat 14 ada 4, ayat 15 ada 1. Jadi kalau kita nak masuk kerja, okey, bos kita suruh buat kerja, bos kita janji 4 benefit, 4 faedah. Kalau kamu sempurnakan kerja ni, kamu akan dapat bonus. Kamu akan dapat ni, kamu akan dapat ni, kamu akan dapat ni, kamu akan dapat ni. Walaupun satu suruhan tu susah, tapi bos kita janji 5 kelebihan, 5 faedah kalau kita buat bos kita janji, maka perkara susah tu pun akan jadi mudah bagi kita. Sebab masa kita nak buat, kita akan terbayang-bayang. Bos akan bagi bonus. Bos akan sponsor tiket flight pergi cuti. Bos akan bagi cuti lebih lagi. Bos akan naikkan pangkat. Jadi bila, walaupun kerja tu susah, tapi ada 5 ganjaran yang dijanjikan oleh bos kita, maka susah tu akan tak jadi susah bagi kita. Sebab kita dah nampak kelebihan. Ini semua kelebihan Allah janji ni kat mana ni? Kat dunia ni. Kelebihan yang Allah janji dalam 2 ayat ni, 14-15 untuk orang Islam kat dunia. Allah tak cerita pun lagi dalam ayat ni kelebihan ganjaran kat akhirat tak cerita pun lagi. Kalau campur ganjaran akhirat, lagi banyak kelebihan dia. Allah Ta'ala suruh satu je. Perangi mereka. Kamu akan dapat 1, 2, 3, 4, 5 kelebihan kamu akan dapatkan kat dunia ni. Allah Ta'ala maha bijaksana. Allah Ta'ala memberi orang Islam satu suruhan dan Allah Ta'ala janjikan 5 kelebihan dalam ayat ini. Itu maksudnya hakim. Bijaksananya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui, maksudnya Allah Ta'ala tahu kamu kalau serang mereka kamu akan menang, dan juga di kalangan mereka akan ada yang bertaubat. Pada masa tu ada 2,000 orang. Ada lebih kurang 2,000 orang yang menyerah di Mekah, tak nak lawan Nabi SAW. Mereka dipanggil tulaqa. Mereka dipanggil tulaqa. Ta, lam, alif, qaf, alif, hamzah. Apa maksud tulaqa? Orang-orang yang bebas. Kenapa mereka bebas? Mereka tak ditawan, tak dikurung, tak dibunuh kerana mereka memilih orang musuh Islam. Jadi mereka bebas di tanah air mereka, hidup macam orang biasa juga lepas tu. Okey, baik, ayat seterusnya. Adakah? Adakah? Hasibtum, kamu menyangka? Do you think? Hasibtum, kamu menyangka? Perkataan hasiba tu sebenarnya berasal daripada perkataan hisab. Hisab tu kira. Kira tu sangkalah. Kamu kira, kamu menyangka bahawa tutraku, kamu dibiarkan. Tutraku, kamu dibiarkan. Okay. You will be left alone. Kamu dibiarkan. Sedangkan. Lama belum.
Ya'lami mengetahui, ya'lami mengetahui, dalam braket tulis menzahirkan. Terjemah ya'lami mengetahui. Kalau terjemah mengetahui kita faham secara literal, akan salah faham ayat ni. Tulis terus dalam braket menzahirkan. Mengetahui, dalam braket tulis menzahirkan. Allahu oleh Allah. Allazina, orang-orang yang. Allazina, orang-orang yang. Jahadu, berjihad. Jahadu, berjihad. Minkum, di kalangan kamu. Minkum, di kalangan kamu. Wa, dan. Wa, dan. Lam, tidak. Lam, tidak. Yattakhizu, mereka menjadikan. Yattakhizu, mereka menjadikan. Min, daripada. Min, daripada. Dunillah, selain Allah. Dunillah, selain Allah. Wa, dan. La, tidak juga. La, tidak juga. Rasulihi, rasulnya. Rasulihi, rasulnya. Wa, dan. La, tidak juga. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Walijah, sebagai teman rapat. Jangan terjemah waw tu dan pula. Walijah, terjemah dia sebagai teman rapat. Okay. Orang putih terjemah friend, protector. Okay. Wa, dan Allah, Allah. Khabirun, maha mengetahui. Khabirun, maha mengetahui. Well acquainted. Acquainted, tak nak sebutlah. Maha mengetahui. B, dengan. Ma, apa yang. Tak malun, kamu lakukan. Tak malun, kamu lakukan. Kamu kerjakan. Itu maksud tak malun. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Puan Inun Mahwi. Tolong terjemahkan Puan Inun. Boleh tak? Boleh Ustaz. Adakah kamu menyangka bahawa kamu dibiarkan sedangkan belum mengetahui, iaitu menzahirkan oleh Allah orang-orang yang berjihad di kalangan kamu dan tidak mereka menjadikan daripada selain Allah dan tidak juga rasulnya dan tidak juga orang-orang yang beriman sebagai teman rapat, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Okey, baik. Ayat ni Allah tujukan pada orang beriman. Ayat ini Allah Ta'ala tujukan pada sahabat-sahabat Nabi yang mereka setelah sampai selepas tahun 8 Hijrah. Allah Ta'ala kata, kamu ingat, kamu dah tawang kata Mekah, kamu dah hijrah ke Madinah. Allah Ta'ala nak biar kamu macam tu saja. Allah Ta'ala tak nak uji kamu. Allah Ta'ala tak nak test kamu. Jadi dalam ayat ini, Allah Ta'ala nak test orang yang lulus dua perkara. Orang yang lulus dua perkara dalam ayat ini. Apa dua perkara tu? Pertama, Allah Ta'ala nak tengok dia sanggup atau tak sanggup berjihad. Yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala nak tengok orang yang Allah Ta'ala nak test ni, orang yang mereka menjadikan selain Allah dan Rasul, selain orang beriman, sebagai pelindung ataupun bukan. Maksudnya, orang yang Allah nak uji ni, adakah kamu orang yang pilih orang kafir sebagai pelindung teman baik, ataupun kamu pilih Allah, Rasul dan orang beriman sebagai pelindung teman baik. Ini dua ujian Allah Ta'ala nak tengok. Baik, ayat ni lebih kurang sama macam surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala kata, adakah kamu boleh rasa kamu orang beriman tanpa Allah Ta'ala uji apa-apa? Allah Ta'ala nak tengok tahap iman kamu, Allah mesti kena uji kamu dulu. Okey, baik. Tengok muka surat 396. 396 ayat 2 surah. Okey, ayat 2, 3. Ayat 2 dan 3 surah Al-Ankabut. Tuan Haji Mawardi boleh? Dr. Mawardi tolong baca. Muka surat 396 ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2, 3 saya. Ya, ya. Adakah manusia fikir bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan
kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang berdusta. Okey, cukup. Terima kasih Tuan Haji Murdi. Allah Ta'ala kata, orang yang cakap kami beriman tu, dia ingat Allah Ta'ala nak biar macam tu saja. Allah Ta'ala kata, okey, kamu dah kata kamu beriman, selesai. Lulus, bagus. Tak. Allah Ta'ala kata, kami akan uji mereka sebagaimana kami uji orang sebelum mereka. Apa ujian dia? Allah Ta'ala hantar pergi perang. Allah Ta'ala suruh pergi perang. Ujian yang paling besar adalah peperang. Sanggup tak jihad? Kalau sekadar cakap, kami beriman betul pada Allah. Tapi tak suruh pergi perang, tak nak, takut mati, macam-macam alasan, maka kamu kalah dalam ujian tersebut. Kamu kalah dalam ujian tersebut. Sama juga ayat kita sekarang, ayat 16 kita surah At-Taubah ni, Allah Ta'ala kata, kamu ingat cukup kamu pergi kota Mekah, daripada Mekah ke Madinah, sudah datang Mekah balik, kamu ingat itu sudah cukup untuk menunjukkan kamu benar-benar beriman? Kamu ingat itu sudah cukup untuk tunjuk kamu benar-benar orang yang ikhlas beriman pada Allah dan Nabi? Tak, Allah nak uji kamu dua perkara. Pertama, siapa di kalangan kamu yang sanggup berjihad jalan Allah? Jadi bila Allah Ta'ala suruh jihad, yang pertama kita ini, ayat 14 suruh Allah Ta'ala suruh perang kan? Perangilah. Itu Allah Ta'ala suruh jihad lah. Jadi siapa yang betul-betul sanggup, maka Allah Ta'ala telah menzahirkan pada orang ramai yang dia memang ikhlas masuk Islam. Sebab bila aku suruh perang, dia sanggup perang. Itu satu. Yang kedua, di antara orang-orang yang masuk Islam ada yang munafik. Dia walaupun zahirnya Islam, tapi dia masih menjalinkan hubungan secara rahsia dengan orang-orang musyrikin. Dia zahir Islam, tapi dia masih lagi ada hubungan rahsia dengan orang musyrikin. Contohnya, kalau orang Islam kalah nanti, aku join kamu tahu. Kamu kena protect akulah. Kamu lindungi akulah. Kamu kena beri jaminan keselamatan pada akulah. Suaka politik dia panggil, tak silap saya, bahasa Melayu. Jadi mereka ni, Allah Ta'ala nak tengok, kalau mereka betul-betul ikhlas, mereka akan serang juga, lawan juga kawan mereka yang kafir itu. Okey? Jadi kalau mereka tali barut, kalaulah mereka ni tali barut dalam Islam, mereka nak serang tak orang kafir? Mereka nak lawan tak orang kafir? Mereka nak bunuh tak orang kafir? Takkanlah tali barut nak bunuh geng dia sendiri. Tali barut takkan bunuh geng dia sendiri. Jadi bila Allah Ta'ala perintahkan supaya berperang, Allah Ta'ala akan menzahirkan dua perkara. Pertama, siapa betul-betul berani sanggup berperang kerana Allah dan Rasul, bukan sekadar mulut saja, saya Islam, saya ikhlas. Yang kedua, siapa sebenar tali barut, siapa bukan tali barut. Ini maksud ayat. Jadi, ujian peperangan akan menentukan siapa benar-benar sanggup ikhlas kerana Allah, sanggup mati kerana Allah dan Rasul. Yang kedua, ujian peperangan akan menunjukkan siapa tali barut, siapa sebenar bukan tali barut. Contoh dalam kelas. Okey, baik. Saya nak terangkan mengetahui ni. Walamma ya'lamillah. Kalau kita terjemah. Sedangkan kalau kita terjemah zahir, Allah Ta'ala kata, adakah kamu dibiarkan tanpa disuruh apa-apa, sedangkan Allah belum mengetahui siapa yang sanggup berjihad di kalangan kamu? Kalau terjemah ya'lami itu mengetahui secara zahir, maksudnya seolah-olah kalau Allah Ta'ala tak suruh berperang, Allah Ta'ala tak tahu siapa benar-benar sanggup jihad, Allah Ta'ala tak tahu siapa sebenar tali barut. Macam tu ke? Jadi Allah Ta'ala ni dia tak tahu. Jadi dia kena suruh perang dulu. Lepas perang baru dia tahu, oh ni sebenarnya sanggup jihad semata-mata kerana aku. Oh ni tali barut, ni bukan tali barut. Kalau macam tu, lemahlah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kena suruh berperang dulu, barulah Allah Ta'ala tahu siapa tali barut, siapa bukan tali barut. Salah. Allah Ta'ala kalau tak suruh apa-apa pun, sebelum orang tu lahir lagi Allah tahu dah dia ni berani ke pengecut. Sebelum dia tu lahir lagi Allah Ta'ala tahu dah dia tu tali barut ke bukan tali barut. Jadi maksud yang alami kat sini menzahirkan. Tujuan Allah Ta'ala dah tahu dah di kalangan yang mengaku Islam tu siapa pengecut, siapa berani, Allah Ta'ala dah tahu dah. Allah Ta'ala juga di kalangan yang masuk Islam ramai-ramai itu Allah Ta'ala tahu juga siapa munafik, siapa bukan munafik, Allah Ta'ala tahu dah. Allah Ta'ala tak suruh perang, Allah Ta'ala tahu dah. Cumanya bila Allah Ta'ala suruh berperang, zahirlah siapa berani, siapa pengecut, zahirlah siapa tali barut, siapa bukan tali barut.
Jadi bila ada perintah perang, siapa yang betul-betul sanggup pergi, ya memang dia berani. Bukan pengecut. Yang tak pergi itu sama ada dia tali barut ataupun dia pengecut. Itu tujuan Allah Ta'ala buat peperangan. Cikgu-cikgu bila dia mengajar dalam kelas, saya bagi contoh cikgu-cikgu lah, ada cikgu kat sini mungkin. Cikgu-cikgu ni bila masa tanya dia mengajar dalam kelas, dia dah tahu dah siapa anak murid dia yang pandai, yang faham, yang dapat apa yang dia ajar. Dengan siapa di kalangan anak murid dia yang tak faham, tak dapat, tak boleh kecap apa dia ajar. Dia dah tahu dah cikgu-cikgu ni. Okay, walaupun tak buat peperiksaan, walaupun belum periksa lagi, bila mak ayah datang tanya, cikgu macam mana anak saya? Takkan cikgu tu jawab, saya tak pastilah anak tuan macam mana sebab belum ada exam lagi tahun ni, jadi saya tak pasti anak tuan tu faham tak faham, okey ke tak okey. Cikgu tu kena terajar dengan ayah pelajar kalau jawab macam tu. Hang cikgu orang buat apa tak tahu anak aku boleh ke tak boleh. Cikgu-cikgu ni walaupun exam belum ada lagi kat sekolah tu tahun tu, contoh. Cikgu-cikgu dah tahu dah tahap anak murid dia. Cikgu-cikgu dah tahu dah tahap anak murid dia. Anak murid dia okey ke tak okey, boleh ke tak boleh. Cikgu-cikgu dah tahu dah. Itu kalau cikgu dah tahu kenapa buat exam. Tak payah buat exam lah. Cukup mak ayah dah tahu tahun. Cikgu macam mana anak saya? Anak awak bagus, okey, pandai. Anak awak tak bagus, tak okey, tak pandai. Selesai. Tak. Tujuan buat exam untuk zahirkan pada orang ramai yang tak ada dalam kelas tu, pelajar ni faham, pelajar ni tak faham. Pelajar ni okey, pelajar ni tak okey. Ada pelajar, time cikgu mengajar dia cergas, IT boleh jawab, semua cikgu tanya boleh jawab. Tapi time exam fail. Time exam fail contoh. Ada pelajar time cikgu jawab dia diam je, mungkin malu, mungkin tak tahu, tapi time exam masya-Allah dia 5A contoh. Jadi tujuan buat exam kat dalam kelas kat sekolah tu supaya nak zahirkan pada orang luar yang tak ada dalam kelas tu, ni pandai, ni tak pandai, ni lulus, ni fail, ni faham, ni tak faham. Itu tujuan buat exam. Sama juga. Dalam kes ni Allah Ta'ala memang dah tahu dah siapa munafik, siapa tak munafik, siapa tali barut, siapa bukan tali barut, siapa sanggup, siapa tak sanggup. Allah Ta'ala dah tahu dah. Bila Allah Ta'ala suruh perang tu, maka terzahirlah. Semangat dulu, kami beriman, kami sanggup mati. Bila suruh perang lari. Tak nak. Pengecut rupanya. Cakap lain, bila time datang peperangan lain. Okey? Bila Allah Ta'ala suruh berperang, yang tak nak pergi perang tu tahulah kenapa dia tak nak perang musyrikin. Sebab musyrikin tu geng dia. Musyrikin tu, dia tali barut musyrikin tu. Dia lebih percayakan orang musyrikin berbanding orang Islam. Sebab tu dia tak nak pergi perang. Sebab sama juga sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran. Kita dah lalu kisah peperangan Uhud. Kenapa Allah Ta'ala buat orang Islam kalah di peperangan Uhud? Kenapa? Allah Ta'ala berkuasa nak buat orang Islam menang je semua. Perang menang. Boleh tak? Boleh Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala maha berkuasa. Apa tujuan dia? Tujuan dia Allah Ta'ala buat orang Islam kalah sekali. Allah Ta'ala nak tengok dalam kes Uhud ni, siapa yang macam ni kalau Allah Ta'ala buat dalam kes perang, orang Islam asyik menang. Bila perang Islam confirm menang. Maka munafik takut tak nak pergi perang? Munafik takkan takut untuk pergi perang sebab confirm boleh menang. Itu confirm boleh menang, confirm boleh dapat taunimah. Nak takut apa? Pergi je lah. Confirm boleh menang. Bila Allah Ta'ala buat orang Islam kalah sekali dalam peperangan, hikmahnya apa dia? Orang munafik tak akan berani nak join peperangan akan datang. Sebab peperangan akan datang, kalau kita nak join, ada kemungkinan menang, ada kemungkinan kalah. Jadi, pada ada kemungkinan kalah tu, tak payah pergi. Selamat, tak payah perang. Selamat boleh hidup terus lepas ni. Nampak? Itu hikmah Allah buat kalah dalam peperangan Uhud. Tengok muka surat 67. Nak cerita muka surat 67. Ayat 140, 141, 142. 140, 141, 142 dengan 143 sekali lah. 143 sekali. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Siapa tadi? Okey. Puan Wan Nur Aini. Tolong terjemahkan Puan Wan Nur Aini boleh tak? Ayat muka surat 67 ni panjang sikit. Daripada ayat 140 sampai 143. Ini Bismillahirrahmanirrahim. 140 sampai 143. Ya. Jika kamu dalam peperangan Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya.
Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang yang mati syahid. Dan ingatlah Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Okey, sekejap puan. Ya. Sekejap Bagus terjemah tu, supaya nyata bagi Allah. Kita yang alami tadi, kita terjemahkan menzahirkan kan? Kat sini supaya nyata. Allah Ta'ala memang dah tahu dah. Bila Allah Ta'ala buat kalah tu, nyatalah lepas tu siapa yang betul-betul beriman, siapa betul-betul syahid, siapa betul-betul penakut. Teruskan puan. Jadi yang alami tu, ada wali alama dalam ayat 4140 ni, yang diterjemah oleh Puan Wan Nur ini supaya nyata. Kita terjemah tadi menzahirkan. Samalah. Teruskan puan. Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah wujudnya orang-orang yang berjihad, yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata orang-orang yang sabar, tabah dan cekal hati dalam perjuangan. Terus. Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid dalam perang Sabil sebelum kamu menghadapinya. Maka sesungguhnya kamu telah pun menyaksikannya dan kamu sedang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Okey. Dua ayat 142 dan 143 ni cocok dengan ayat kita hari ni. Masa peperangan Uhud, sahabat-sahabat Nabi yang tak pergi Badar, dia kata apa? Kalau aku masa ada Badar 2 hijrah, Uhud 3 hijrah. Badar 2 hijrah, Uhud 3 hijrah. Kita baru lalu Badar, peperangan Badar dalam surah Anfal kan. Jadi sahabat-sahabat yang tak join Badar, dia kata, kalaulah aku join masa Badar tu, aku memang bagi habis-habisan lah. Mati pun tak apa, syahid pun tak apa. Ayatnya macam tu sekali. Okay, sebab tak dapat pergi Badar. Tiba-tiba pergi Uhud, takut pula. Orang Islam berkecamuk, dan Islam berkecamuk, diserang oleh pihak musuh, jadi takut. Maka Allah Ta'ala kata, dulu nak sangat mati syahid. Sekarang ni peluang untuk mati syahid di depan mata ni. Kenapa takut pula di peperangan Uhud ni? Ayat 142, sama macam ayat kita ini. Kamu rasa kamu boleh masuk syurga ke? Sedangkan belum nyata bagi Allah. Jadi terjemah yang alami kita tadi, kita buat dalam bracket menzahirkan kan? Kat sini nyata, samalah. Allah Ta'ala dah tahu dah siapa sanggup perang, siapa sanggup sabar, Allah Ta'ala dah tahu dah. Cuma bila Allah Ta'ala buat peperangan tu, maka nyatalah bagi Allah dan bagi semua orang siapa yang betul-betul sanggup, tak lari balik, dan siapa yang betul-betul sanggup bertahan sabar dalam peperangan tersebut. Jadi, dalam pepatah Arab disebut, al-imtihan yuhan au yukrim. Ujian itu akan menentukan seorang tu akan lagi mulia atau lagi hina. Ujian akan menentukan seorang lagi mulia atau lagi hina. Dalam peperiksaan, kalau pelajar tu fail, contohlah pelajar tu fail. Orang akan anggap dia fail. Walaupun bagi sudut orang ramai, walaupun kawan-kawan nampak di dalam kelas dia ni pelajar cerdik. Cikgu pun kata dia pelajar cerdik. Tapi bila keluar result dia fail, orang akan anggap dia fail lah. Dia tak boleh buat CJ fail dia tu. Saya ni fail 5C, 5D dalam PSR. Tapi cikgu cakap saya cerdik tau. Kawan-kawan pun cakap saya cerdik. Jadi jangan ikut sangat yang kat CJ ni. Ikut apa yang saya kata. Tak, orang tak pandang pun kata mulut kamu tu. Orang akan pandang CJ peperiksaan kamu tu. Sama juga sebelum perang berkobar-kobar. Nak lawan Yahudi, nak lawan Zionis, nak lawan segala-galanya. Tapi bila tiba dalam keadaan yang betul-betul depan mata, tengok tak lagi balik awal. Orang tak pandang kamu punya bising-bising sebelum ni. Orang pandang masa perang tu. Kalau kamu tetap teguh di medan peperangan, sanggup pergi perang, sanggup menghadapi kesusahan dalam peperangan, ya, kamu betul-betul penjihad sebenar. Penjihad sebenar. Kalau kamu tanya sebelum perang, semangat tau. Nak lawan Yahudi, nak lawan Zionis, nak lawan orang kafir, semangatlah. Tiba-tiba tanya perang balik awal sekali ataupun tak pergi langsung. Dalam kes Uhud ni, Nabi keluar 1,000 orang bersama orang daripada Madinah. Awal-awal lagi 300 dah balik. Peperangan belum start lagi 300 dah balik. Munafik. Jelaslah siapa munafik atau tak munafik kat situ. Sama juga ayat kita sekarang. Allah Ta'ala kata, pertama sekali Allah nak uji kamu. Siapa dia kalau kamu sanggup perang. Yang kedua, bila Allah Ta'ala suruh perang, akan nyatalah siapa tali barut, siapa bukan tali barut. Kemudian Allah Ta'ala kata hujung tu, Allahu khabirun. Khabir ni maha mengetahui juga. Apa beza dengan alim? Alim ni maha mengetahui umum. Khabir ni, Allah Ta'ala mengetahui benda yang tersembunyi. Sama sebagaimana Allah Ta'ala mengetahui benda yang zahir. Okay, Allah Ta'ala mengetahui benda yang tersembunyi. Sama sebagaimana Allah Ta'ala mengetahui benda yang zahir. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu lakukan. Okay, baik. Jadi tujuan Allah Ta'ala buat peperangan
untuk Allah Ta'ala uji siapa betul-betul berani, siapa betul-betul tak berani. Okey, baik. Ayat seterusnya, ayat 17. Ma tidak. Ma tidak. Kana layak. Biasa kana adalah kan. Kat sini kita terjemah layak. Tidak layak. Ma adalah, ma tidak, kana layak. Li bagi al-musyrikin, orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. An untuk ya'muru memakmurkan. Ya'muru memakmurkan. Okey, terjemah ya'muru memakmurkan masajidallah, masjid Allah. Masajidallah, masjid Allah. Okey. Syahidina, mereka bersaksi. Syahidina, mereka bersaksi. While they witness, admit. Syahidina, mereka bersaksi. Ala, ke atas. Ala, ke atas. Anfusihim, diri-diri mereka. Anfusihim, diri-diri mereka. Bi dengan al-kufri, kekufuran. Al-kufri, kekufuran, kekafiran, semua bolehlah. Okey. Ulaika, mereka itu. Ulaika, mereka itu. Habitat, terhapuslah. Habitat, terhapuslah. A'maluhum, amalan mereka. A'maluhum, amalan mereka. Wa dan fi dalam an-nar, neraka. An-nar, neraka. Hum, mereka. Khaliduna, kekal. Khaliduna, kekal. Okey, baik. Terjemahkan dia. Puan Hazar Bibi. Tolong terjemahkan Puan Hazar. Ayat kita sekarang, ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak layak bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Mereka bersaksi ke atas diri-diri mereka dengan kekufuran. Mereka itu terhapuslah amalan-amalan mereka dan dalam neraka mereka kekal. Okey, baik. Okey. Ayat ni Allah Taala suruh diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh Nabi Muhammad suruh Saidina Ali baca ayat ni depan orang musyrikin. Tuan-tuan bayangkan. Orang musyrikin dah beratus tahun mengambil tanggungjawab memakmurkan masjid Allah, jaga kebersihan, jaga keselamatan, okey, menghiasi, apa sajalah. Maksudnya ambil tanggungjawab jaga, makmurkan, bersihkan, pasang lampu, beri cantik, tak bagi binatang masuk, tak bagi binatang buang najis, tak bagi orang jahat masuk. Jadi perkara ni dibuat oleh orang musyrikin. Termasuk juga memakmurkan tu tawaf, sa'i, ibadat. Ini maksudnya. Jadi mereka dah buat bertahun-tahun. Tiba-tiba orang Islam datang cakap, kamu langsung tak layak nak buat apa-apa kat Masjidil Haram ni. Jadi ayat ini merupakan satu tamparan hebat untuk mereka. Okey, maksudnya Islam surah At-Taubah ni bukan lagi surah berlembut. Awak tak boleh ya. Awak tak jangan lagi ya. Tak. Terus cakap tak layak terus ya. Orang musyrikin lepas ni mereka tak boleh lagi nak mengimarahkan masjid Allah. Baik, sebenarnya kita tentang Kaabah lah. Sebab Mekah kan Masjidil Haram je. Orang musyrikin pun dia ibadat kat Masjidil Haram. Dia tak pergi masjid lain dah. Satu je tempat ibadat mereka. Cuma kenapa Allah Ta'ala guna lafaz plural? Allah Ta'ala guna lafaz plural, masajidah. Pertama Allah Ta'ala nak kata, orang musyrikin bukan sahaja tak boleh imarahkan masjid Mekah, Kaabah,
Bahkan semua masjid-masjid lain pun mereka tak boleh nak ambil tanggungjawab bersihkan ke, sucikan ke, imarahkan ke, mencantikkan, mereka tak boleh juga. Kemudian, kenapa Allah Ta'ala guna lafaz masajidah, masjid-masjid, sedangkan satu saja masjid Kaabah? Kerana Allah nak tunjuk bahawasanya Kaabah merupakan rujukan arah bagi semua masjid-masjid lain seluruh muka bumi. Dia satu, tapi Allah Ta'ala guna lafaz plural. Kenapa? Sebab dia tumpuan arah bagi semua masjid-masjid lain. Masjid kita Subang Jaya ke, Masjid Shah Alam ke, masjid kat Perak ke, kat Kedah, kat Perlis ke, semua masjid-masjid tumpuan dia ke arah Masjidil Haram saja. Walaupun dia satu, maka dia seolah-olah banyak juga kerana seluruh masjid menghadap pada dia. Sebab tu Allah Ta'ala guna lafaz masajidah. Okey, baik. Allah kata tak layak bagi musyrikin. Tak layak bagi musyrikin maksudnya lepas ni mereka tidak ada apa-apa kuasa lagi terhadap Masjidil Haram. Sebelum ni, orang tanggungjawab, AJK-nya, pengerusinya, semua orang musyrikin lah. Sebab mereka orang asal kat situ. Allah Ta'ala cakap dalam ayat ni, mana boleh? Masjid tu Allah Ta'ala punya. Masjid tu didirikan untuk ibadat pada Allah. Tetapi orang-orang yang menguruskannya, orang yang bersaksi mereka kafir. Mana boleh? Baik, dalam ayat ni, adakah maksud mereka mengucap dua kalimah kafir? Aku bersaksi, ini Tuhan-Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Bukan. Maksud mereka bersaksi ni, bersaksi dengan perbuatan mereka. Mereka, kalau kita cakap kamu orang kafir, mereka marah. Orang musyrikin, kalau kita panggil mereka kafir, mereka marah. Sebab bagi mereka, mereka ikut ajaran Nabi Ibrahim. Mereka tawaf, mereka sa'i, mereka ibadat kat Kaabah. Kita kata mereka kafir, mereka marah. Sebab mereka kata, kami buat ajaran Nabi Ibrahim. Kenapa kata kami kafir? Allah Ta'ala yang kata, mereka bersaksi bahawa mereka kafir. Bagaimana cara mereka bersaksi? Mereka bersaksi yang mereka ni kafir melalui perbuatan-perbuatan mereka. Pertama, mereka sembah berhala. Itulah tanda mereka kafir. Mereka tak perlu mengaku kafir pun. Mereka tak perlu mengaku kafir pun. Kita pun, kalau nak jadi kafir, na'udzubillah, tak payah nak mengaku pun, aku kafir. Kalau siapa mengaku kat mulut dia, na'udzubillah, aku kafir, maka automatik dia kafir, kena ucap balik lah. Keluar pada Islam. Salah satu cara boleh merosakkan akidah, iman, dia mengaku dia kafir. Aku kafir. Itu satu. Yang kedua, cara nak merosakkan akidah, iman, dia kena pergi berhala, dia sembah berhala. Sengaja. Tak ada orang suruh, tak ada orang paksa, tak ada apa-apa. Sengaja sembah berhala. Perbuatan sengaja sembah berhala, orang tu dikira telah bersaksi yang dia kafir. Walaupun kat mulut dia tak kata aku kafir. Jadi orang musyrikin Mekah ni, mereka tak kata pun, aku bersaksi ke orang kafir. Tak. Perbuatan mereka sembah berhala secara terang-terangan satu. Perbuatan mereka tawaf tidak berpakaian. Dua amalan ni sudah cukup untuk buktikan pada orang ramai, termasuk pada Allah, yang mereka tu kafir. Dia layak ke orang kafir dengan aku, orang kufur dengan aku, orang syirik dengan aku, tiba-tiba nak ambil tanggungjawab jaga rumah aku? Layak ke? Patut ke? Sesuai ke? Tak layak langsung. Tak sesuai langsung. Orang yang musuh dengan kita, ambil tanggungjawab jaga rumah kita, jaga ofis kita, jaga kebun kita. Dia musuh nombor satu kita. Tapi kita suruh dia jaga kebun kita. Layak ke? Tak layak langsung. Ini maksud ayat ini menunjukkan ini permulaan pada orang musyrikin. Akan datang Allah Ta'ala cakap terus lagi. Ingat muka surat 191 ayat 28. 191 ayat 28. 191 ayat 28. Tolong baca terjemah dia. Puan Masyita, tolong baca Puan Masyita. Ayat 28 surah yang wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwanya. Kerana itu, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram selepas tahun ini. Dan jika kamu bimbang menjadi miskin kerana orang-orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu daripada kurniaannya jika dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey. Ayat kita sekarang muqaddimah. Ayat kita sekarang muqaddimah untuk tak bagi orang musyrikin duduk kat Mekah lagi, apatah lagi nak take over ataupun nak teruskan menjaga Baitullah. Ayat kita sekarang 17 ni muqaddimah. Ayat 18 tu
Ayat 28 yang diterjemah oleh Puan Syitah tadi tu penutup. Penutup. Lepas ni tak boleh dah. Sebab kadang-kadang setengah orang tu kita cakap kat dia, awak tak layak kerja kat sini tau. Awak tak layak kerja kat sini. Dia dah kerja lama. Okey, tapi dia ada buat kesalahan atau prestasi dia tak bagus. Mungkin dalam masa 3 bulan datang lambat semua, kerja tak bagus, skill tak bagus. Kita pun layak cakap kat dia, awak tak layak kerja kat sini. Awak dari segi prestasi awak, gaya kerja awak tak layak kerja kat sini. Jadi dia mungkin tak faham. Jadi saya tak boleh datang ke esok. Esok saya tak ada kerja lagi ke? Esok saya nak makan apa? Ujung bulan ni saya nak dapat duit macam mana? Jadi untuk orang macam tu kena cakap awak tak boleh datang lagi. Bila sebut cakap tak layak tu, patutnya kita kata faham bahasa lah. Tapi bila sebut cakap tak layak tu tak faham bahasa lagi, kena guna bahasa kasar sikit. Awak tak boleh kerja lagi kat sini. Jadi ayat kita sekarang 17 ni Allah Ta'ala muqaddimahkan dulu. Pada orang musyrikin tak layak jaga Masjidil Haram. Manakala ayat 28, jangan lagi datang sini, jangan lagi buat sebarang amalan-amalan di Masjidil Haram ni. Jadi ayat 17 ni kasar. Ayat 17 kita sekarang ni kasar dah. Tetapi muqaddimah baru. Allah Ta'ala kata, patut ke orang yang sekutukan aku, orang yang sembah selain aku, nak jaga rumahku paling suci? Itu Baitullah yang pertama sekali, rumah aku yang pertama sekali ibadat kepada aku, orang musyrikin nak jaga. Allah Ta'ala kata, orang yang bersaksi ke atas kekufuran mereka, mereka mengaku mereka kafir, mereka tak layak nak mengimarahkan masjid-masjid Allah. Antara amalan mereka ialah musim haji, mereka lah yang entertain orang datang buat haji. Sediakan makanan, sediakan tempat. Jadi perbuatan sediakan makanan, sediakan tempat di Masjidil Haram termasuk mengimarahkan Masjidil Haram. Allah Ta'ala kata, mereka yang dah lama jaga, mungkin dah sejak lahir, sejak balik sampai umur 80, berkhidmat kat Masjidil Haram. Tolong bersihkan, tolong cat, tolong jaga malam-malam dan sebagainya. Allah Ta'ala kata, semua amalan mereka terhapus. In vain, their deeds. Apa yang mereka buat sebelum ni semua sia-sia je. Tolong jaga, tolong bersihkan. Sebab apa? Tak ada nilai di sisi Allah. Sebab mereka bersaksi ke atas kekufuran mereka. Dan mereka ke akhirat nanti kekal dalam neraka. Jadi, rumah Allah tempat terbaik. Allah Ta'ala nak suruh orang-orang yang baik, yang beriman pada Allah jaga. Orang yang nampak zahirnya baik, tapi kufur pada Allah, mereka tak layak langsung nak mengapa-apakan Masjidil Haram. Mereka tak layak langsung nak menghiasi, memelihara, menjaga kesucian Masjidil Haram. Sebab mereka tu sendiri kotor. Bagaimana orang yang kotor nak jaga tempat orang yang bersih? Bagaimana orang yang kotor nak memelihara tempat yang paling bersih? Dia sendiri tu kotor. Dia tu sendiri kotor. Bagaimana orang yang kotor nak memelihara, nak menjaga, nak mengimarahkan tempat yang paling bersih? Masjidil Haram. Ini maksud ayat ini. Ini sebagai satu celaan, ancaman, penghinaan kepada orang musyrikin Mekah. Ini juga termasuk dalam hikmah mereka langgar janji. Kalau orang musyrikin tak langgar janji, perjanjian dengan Nabi 10 tahun takkan perang tu kan. Minggu lepas saya dah cerita, mereka janji dengan Nabi takkan menyerang selama 10 tahun. Tapi tak sampai 2 tahun langgar janji. Hikmah mereka langgar janji tahun kedua perjanjian mereka tu ialah Allah Ta'ala boleh cepatkan sikit mereka berambus daripada kota Mekah. Itu hikmah. Kalau musyrikin baik, tak langgar janji, kena tunggu tahun 16 Hijrah dululah. Baru boleh nak pergi serang, nak lawan, nak halau dan sebagainya. Tapi hikmah mereka langgar janji, Allah yang buat benda itu berlaku. Tak sampai 10 tahun Nabi tinggalkan Mekah, Allah Ta'ala bagi semula Nabi kat Mekah pada Nabi, dan Allah Ta'ala nak usir 100% orang kafir daripada kota Mekah. Itu hikmah. Okey, baik. Seterusnya. Innama, ayat baru, ayat 18. Innama ya'muru, hanya senya. Ya'muru, yang layak memakmurkan. Ya'muru, yang layak memakmurkan. Masjidallah, masjid-masjid Allah. Masjidallah, masjid-masjid Allah. Dalam braket tulis ialah man orang yang amana beriman bi dengan Allah wa dan
al-yaumi hari, al-akhir akhirat, wa dan aqama mendirikan, as-salah salat, wa dan menunaikan, memberi semua boleh, az-zakah zakat, wa dan lam tidak, yakhsha dia takut, illa kecuali Allah. Okey. Tolong baca terjemah dia. Puan Rohana tolong baca. Puan Rohana Hamzah. Tolong baca Puan Rohana Hamzah. Hanya saja memakmurkan masjid-masjid Allah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dan mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak dia takut kecuali Allah. Okey. Kalau kita pergi mana-mana masjid, kat masjid tu ada tulisan khat besar-besar. Mesti ada ayat ni. Kebanyakan masjid ada buat tulisan khat besar-besar, ayat ni mesti ada. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Allah Taala nak kata, siapakah orang yang layak jadi AJK masjid? Okey. Ni berebut nak jadi AJK, semayang tak mari. Nanti apa? Berebut nak jadi pengurusi, semayang datang seminggu sekali, hari Ahad saja, contoh. Jadi Allah Taala nak kata, ni Masjidil Haram, bukan nak cerita masjid kat Malaysia ni. Allah Taala nak kata, orang yang layak memakmurkan, maksudnya jaga, mencantikkan, mengindahkan, mengimarahkan, fikir nak jaga kesucian, kebersihan dia, nak tambah lampu dan sebagainya, mencantikkan dan sebagainya. Orang yang layak take over, jaga masjid aku yang suci adalah, pertama dia beriman dengan Allah di akhirat. Maksudnya tak layak nak jaga tempat paling suci selain Allah. Selain orang yang beriman tak layak jaga tempat suci. Itu orang Islam semua layak kan? Oh, kalau macam tu orang Islam semua layak lah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah terus dia layak. Tak, bukan semua orang Islam layak. Orang Islam tu juga kena orang yang sempurnakan tanggungjawab pada Allah. Kena orang yang jaga solat. Orang Islam tu orang yang kena jaga solat. Bukan jenis kaki tak semayang tapi berebut nak jadi pengerusi. Minta maaf banyak nak cerita. Area tempat saya, bukan surau saya, ada surau-surau yang memang tahu banyak duit. Orang surau tu kelilingnya orang kaya-kaya. Duit juta. Akaun surau dia juta dalam bank. 1 juta ke 2 juta tak ingat. Kaya sangat. Jadi oleh kerana surau tu banyak duit, berebut nak jadi orang, nak jadi AJK, berebut nak jadi pengurusi. Sampai time pilihan raya nak lantik AJK surau tu, terpaksa panggil pihak luar untuk jadi SPR. Untuk jadi pihak yang menentukan siapa layak, siapa tak layak. Sampai macam tu sekali. Tak apalah. Mungkin kita sangka baik niat mereka nak imarahkan masjid Allah. Baguslah. Tapi siapa layak? Orang layak pertama sekali kena Islam. Yang kedua, orang yang tunaikan hak-hak Allah. Maksud mendirikan solat tu, sembahyang dia jaga, puasa dia jaga, apa lagi berkaitan dengan Allah. Tak buat dosa besar, bukan kaki zina, bukan kaki minum arak, bukan orang pernah sabit ada kesalahan jenayah, bukan. Kemudian wa atas zakah. Wa atas zakat maksudnya orang yang menjaga hubungan sesama manusia. Bukan kaki kedekut. Nak bayar zakat pun berkira. Dengan anak bini pun berkira. Tak. Orang yang layak jadi AJK masjid, masuk ayat ini adalah orang yang mengimarahkan masjid Allah. Lepas tu nak pilih AJK, nak pilih pengurusi, kena cari kaki masjid. Kena cari kaki yang fikirkan orang ramai. Bukan fikir diri sendiri saja. Nak jawatan nak, tapi tanggungjawab tak nak buat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Ahmad, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil iman." Nabi kata, bila kamu tengok seorang lelaki yang sentiasa ke masjid,
Ya'tadul masjidah maksudnya sentiasa ke masjid, bersaksilah dengan iman yang ada pada dia. Kemudian Nabi baca ayat ini, innama ya'muru masajidallah, orang yang layak memakmurkan masjid Allah, orang yang layak mengimarahkan masjid Allah adalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia jaga solat, dia bayar zakat dan dia tak takut kecuali Allah. Kena berani pun kena ada. AJK masjid pun kena berani, pengurusi masjid kena berani. Kalau Jais kata orang ni tak boleh masuk masjid ni, tak bagi masuk, saya pengurusi, saya tak akan bagi masuk. Contoh. Ni contoh kat Malaysia ni. Dalam ayat tu Allah Ta'ala nak kata, orang-orang yang tak takut, maksudnya, orang dalam ayat ni lah, orang yang berani menghalau, menyekat orang kafir daripada masuk Masjidil Haram, dialah saja orang yang layak memakmurkan Masjidil Haram. Jadi, sorry ya, saya sepatutnya tak sentuh keadaan surah kita sekarang. Cerita pasal sini. Jadi, dalam ayat ni, orang yang layak jaga Masjidil Haram, pertama, dia beriman dengan Allah dan akhirat. Kedua, dia jaga solat. Ketiga, dia bayar zakat. Keempat, dia kena orang yang berani. Apa tujuan dia berani? Dia tak akan benarkan mana-mana orang kafir memasuki masjid ini lagi. Itu syarat dia. Jangan pula orang tu orang yang takut. Dia Islam, dia jaga semayang, dia jaga puasa, bagus. Tapi bila orang kafir nak masuk masjid, dia tak ada keberanian pun untuk mencegah, menghalang orang kafir. Jadi maksud berani kat sini, syarat dalam ayat ni, mereka tak takut kecuali Allah, maksudnya ketakutan terhadap orang kafir musyrik tidak ada dalam diri mereka. Bukanlah maksud takut kat sini. Kalau ikut ayat ni, zahirnya, mereka tak takut kecuali Allah. Tiba-tiba ular datang, dia tengah sembahyang sunat, ular datang dia lari. Lari. Ular datang dia lari. Kita berkata, apa punya pengurusi takut ular? Allah Ta'ala kata, nak jadi orang ibadah masjid kena tak boleh takut kecuali Allah. Rimau datang, tengah sembahyang sunat, rimau datang dia lari. Penakut dah, tak boleh layak jaga Masjidil Haram. Maksud kat sini ialah mereka tak takut orang musyrikin siapa pun. Mereka hanya takut Allah. Ini maksud ayat ni. Ada pun takut ular, takut rimau, takut buaya, saya pun lari. Nabi Musa pun tengok-tengok kat dia dulu, Nabi Musa takut. Sebab itu takut fitrah. Itu tidak tercela dalam ayat ini. Itu tidak termasuk. Dalam ayat ini maksudnya, mereka tak takut sesiapa pun manusia. Kecuali mereka takut Allah Ta'ala saja. Jadi bila Allah Ta'ala suruh halau musyrikin, mereka berani halau. Bila Allah Ta'ala suruh bunuh musyrikin, mereka berani bunuh. Orang ni je orang yang layak memakmurkan Masjidil Haram. Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Buka tak surah Al-Baqarah? Ayat 18. Ayat 114 tak silap saya. Muka surat 18. Muka surat 18, ayat 114. Tolong baca Puan Rohana Hashim. Tolong baca boleh tak Puan Rohana Hashim? Siapakah lagi yang lebih zalim daripada orang yang menyekat dan menghalang daripada menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya seperti bersolat dan bertasbih. Dan dia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu. Orang yang demikian tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah. Bukan secara yang mereka lakukan itu. Mereka dengan perbuatan itu akan beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat kelak mereka mendapat azab yang amat besar. Okey, baik. Terjemah yang Puan Rohana baca tu betul. Tapi saya rasa mungkin ada terjemah lain. Siapa-siapa ada terjemah lain beritahu. Masuk ayat ni juga, orang kafir yang halang orang masuk masjid, orang kafir yang cuba untuk merobohkan masjid, Allah Ta'ala kata, mereka tak layak masuk masjid. Kecuali kalau nak masuk, mereka kena masuk dalam keadaan takut hormat pada Allah, satu. Ataupun, kamu orang Islam, kalau kamu nampak mereka nak masuk masjid, kamu kena perangi mereka, lawan mereka, buat apa saja agar mereka tak senang-senang masuk. Jadi kalau mereka datang nak runtuhkan masjid kamu, mereka tengok kamu dengan senjata siap nak lawan mereka balik, mereka ada perasaan takut untuk masuk masjid tersebut. Ada tak siapa punya terjemah macam tu? Cuba baca terjemah tuan-tuan. Okey? Kat sini putih terjemah. Okey? It was not fitting that such should themselves enter Allah mosque except in till. Ya? Patutnya masuk.
Ada tak terjemah lain sikit pada Puan Rohana tu? Ada tak siapa? Jadi lain sikit. Okey, cuba terjemahkan. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang dari menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Okey, baik. Kecuali takut pada Allah, sama macam Puan Rohana tadilah. Okey, baik. Perkataan takut tu ialah maksudnya kamu orang Islam bila nampak orang kafir nak masuk masjid, kamu kena takutkan mereka. Maksudnya kamu jangan biar mereka masuk buat jahat suka hati, buat kotor, buat benda tak baik. Kamu kena takutkan mereka. Maksudnya kamu siap dengan pedang kamu, senjata kamu, jangan bagi izin mereka masuk. Okey, tak apalah. Kalau siapa ada terjemah lain tak apalah. Dekat orang putih terjemah, tengok saya orang putih terjemah. Okay, it was not fitting that such should themselves enter Allah mosque except in fear. Maksud dalam keadaan takut ni, kamu orang Islam jangan bagi mereka masuk senang hati buat jahat apa nak. Kalau mereka datang dengan niat nak buat jahat, kamu kena takutkan mereka dengan senjata kamu. Ini maksud ayat ni. Dua-dua betul lah. Yang terjemah yang tuan-tuan dan puan-puan baca tadi dua-dua betul. Cuma maksud ayat ini juga, kamu jangan bagi mereka masuk senang-senang. Kalau mereka masuk niat nak halang ke, nak runtuhkan ke, mereka masuk dalam keadaan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana nak buat mereka takut? Kamu lah orang Islam, kena angkat senjata, lawan mereka, halang mereka, tak bagi mereka masuk senang-senang. Jadi kalau orang yang ada perasaan takut pada manusia, boleh tak buat macam ni? Boleh tak nak halang orang kafir masuk? Tak boleh, tak ada keberanian. Sebab tu Allah Ta'ala letak syarat yang kelima, beriman kepada Allah dan Rasul, hari kiamat, jaga solat, bayar zakat. Yang kelima, Allah Ta'ala tak syarat kelima, orang tu mestilah tak takut pada orang lain. Dia takut pada Allah Ta'ala saja. Jadi kalau ada orang yang masuk ke masjid selain Islam, dia dengan berani halang. Dia dengan berani halau. Itu satu. Kalau ada orang kafir datang niat nak buat jahat kat masjid, nak mencuri ke, nak sembah berhala ke, nak tawaf tidak berpakaian ke, dia berani halau, dia berani halang. Jadi orang Melayu, saya rasa lah, tak layak nak ambil tugas jaga Masjidil Haram ni. Sebab kita ni ada sifat tak apalah, biarlah. Kita punya sifat terlalu tinggi, tak apalah, biarlah, tak apalah, biarlah. Orang kafir datang buat pelik-pelik lah mula-mula. Silap-silap pertama sekali dia datang, dia bosan buat Cina dulu contohlah, bahasa Cina dulu contoh. Kita pun tak apalah, biarlah, tak apalah, biarlah. Lalah macam-macam dia jadi kat Masjidil Haram. Jadi orang yang jaga Masjidil Haram kena orang berani. Sebab tu polis-polis Saudi kita nampak hari ni layak lah. Nampak benda pelik-pelik sikit, dia halau. Nampak amalan pelik-pelik sikit, dia halau. Tak kisah, mu dari US ke, mu dari Malaysia ke, mu dari mana ke, nampak pelik sikit. Tak boleh, keluar. Kena orang macam tu. Orang kita ni jenis lembut. Datang orang kasar-kasar sikit, kita biarlah, tak apalah, biarlah, tak apalah. Habis pelik-pelik jadi Masjidil Haram tu. Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat ini, orang musyrikin langsung tak layak duduk Masjidil Haram, tak layak buat apa-apa kat Masjidil Haram, tak layak nak ambil tanggungjawab jaga Masjidil Haram. Yang layaknya hanya sebenarnya orang yang layak memakmurkan masjid Allah, beramal, jaga kebersihan, jaga keselamatan, jaga keamanan adalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Jadi kita bukan nak rebut jawatan masjid tu. Kita bukan nak berebut jawatan jaga AJK masjid tu. Tapi kita semua boleh jadi orang yang memakmurkan masjid Allah dengan amal-amal. Apa amal besar sekali? Datang solat Jumaat. Datang solat berjemaah. Itu cara kita makmurkan masjid Allah. Walaupun kita bukan AJK, bukan pengurusi, bukan setiausaha, bukan segala-galanya, tapi kita boleh jadi orang yang memakmurkan masjid Allah dengan cara jaga solat Jumaah, datang awal baca Quran, datang awal zikir, lepas solat buat solat-solat sunat lain. Sekarang PKP tak boleh lah. Sekarang PKP pengurusi surau bagi solat 2 rakaat je, terus suruh balik. Lepas subuh nak zikir-zikir pun tak bagi, terus suruh balik. Tak apalah, kita taatlah buat masa ni. Tapi selain masa PKP ni akan datang, kalau selesai masalah COVID ni, kita boleh jadi orang yang memakmurkan masjid Allah. Contoh ada pengajian, kuliah duha kita join, kuliah maghrib kita join, kuliah subuh kita join. Kita tukang dengar je. Kita pun termasuk di kalangan orang yang memakmurkan masjid Allah. Jadi bila kita orang memakmurkan masjid Allah, itu tanda iman. Itu tanda iman. Orang munafik zaman Nabi tak datang solat subuh dan isyak sebab masa tu orang tak nampak kan. Masa tu orang tak nampak.
Kita sekarang, okey, solat semua kita datang. Orang nampak ke, orang tak orang nampak ke, orang tak nampak ke, orang pilih aku AJK ke, tak pilih aku AJK ke, aku nak tunjuk pada Allah bukti iman aku akan jadi orang yang mengimarahkan masjid. Ingat tak hadis? Ada 7 golongan akan berada di bawah naungan arasy Allah. Hari kiamat nanti kita semua duduk kat padang pasir, padang mahsyar, matahari dekat dengan kita. Tapi ada 7 golongan akan duduk bawah grandstand, naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seorang lelaki yang hatinya sentiasa terpaut di masjid. Lepas balik Zuhur terus fikir sekarang nak pergi solat balik kan macam mana. Jadi selesaikan semua urusan dulu, nak hantar anak sekolah ke, nak buat kerja sekolah ke, nak makan ke, selesaikan sekarang supaya sekarang boleh pergi solat Zuhur awal-awal. Ini maksud mengimarahkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, saya terjemahkan. Hanya saja orang-orang yang layak memamerkan masjid Allah, masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dan menjadikan solat dan menunaikan zakat dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Jadi nak pilih orang tanggungjawab masjid bukan sekadar Islam, tapi kena ada amal. Macam tu juga nak pilih pemimpin, pelindung. Kita kena pilih pemimpin, pelindung orang Islam. Semua orang Islam layak ke? Tak. Yang layak pimpin dan lindung kita adalah orang Islam yang jaga solat. Kita dah lalu sebenarnya. Dalam surah Al-Ma'idah, tengok surah Al-Ma'idah. Bukan semua orang Islam layak kita pilih pemimpin. Orang Islam yang layak pilih pemimpin adalah orang yang jaga solat, bayar zakat, kaki semayang. Okey, tengok muka surat 117 ayat 55. 117 ayat 55. Tuan Haji Syafiq ada ke Tuan Haji Syafiq? Tadi yang terjemah tadi Tuan Haji Syafiq ke? Ya, ada. Ustaz. Berkongsi dengan Puan Rohana telefon ya? Ya. Okey, ayat muka surat 117 ayat 55. Dengan 56 tak apa? 55 dan 56. 5556. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang yang beriman, yang mendirikan solat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya dan orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Okey. Bukan nak sentuh politik dengan tuan-tuan dan puan-puan, tapi orang yang layak kita pilih sebagai pelindung, pemimpin kita adalah Allah. Allah dan Rasul tu tak termasuklah. Allah, Rasul, orang beriman. Semua orang beriman layak ke? Tak. Orang beriman yang jaga solat, bayar zakat, tunduk pada kehendak-kehendak Allah. Orang Islam pun nama dia Muhammad bin Abdullah pun nama dia. Tapi kalau dia kaki tak semayang, dia kaki zina, kaki maksiat, okay, dia kaki tak takut pun larangan-larangan Allah dibuat saja, dia pun tak layak kita pilih sebagai pemimpin. Dia ambil rasuah, dia tak takut pun, dia mencuri, dia tak takut pun, dia rompak duit, dia tak takut pun, contoh, maka walaupun dia Islam, dia tak layak jadi pemimpin. Boleh? Bukan nak sentuh politik, tapi nak cerita perintah Allah dalam Quran pada kita. Okey, baik. Seterusnya, saya baca ayat seterusnya. Faham maka? Asa mudah-mudahan. Asa mudah-mudahan. Terjemah asa mudah-mudahan. Ulaika mereka itu an bahawa yakunu mereka akan menjadi. Yakunu mereka akan menjadi. Okey. Min daripada al-muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey, baik, tolong terjemahkan dia. Puan Rosnah Husin tak silap saya. Puan Rosnah Husin ada? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Maka mudah-mudahan mereka itu bahawa mereka akan menjadi daripada orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey, baik. Allah Ta'ala sebenarnya guna lafaz asa kat sini. Sebenarnya maksudnya mereka memang confirm orang mendapat petunjuk. Orang yang mungkin sebelum ni tak pernah ada pengalaman jaga Masjidil Haram, tak reti nak protect Masjidil Haram. Tapi bila mereka orang beriman dengan Allah di akhirat jaga solat, Allah Ta'ala akan bagi petunjuk kepada mereka untuk jaga, protect dengan baiknya Masjidil Haram, untuk mengimarahkan dengan sebaiknya Masjidil Haram. Okey, baik. Dalam bahasa Arab ada dua lafaz mudah-mudahan.
Pertama la'alla. Contoh ayat puasa kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu la'alla pertama. Mudah-mudahan. Yang kedua asa ni. Asa. Apa beza? Dua-dua terjemah mudah-mudahan. Dua-dua terjemah maybe. Mudah-mudahan. Tetapi kalau la'alla ada kemungkinan jadi, ada kemungkinan tak jadi. Contoh ayat puasa tadi kan. Wahai orang beriman, diperintahkan kamu puasa sebagaimana orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ada orang dengan sebab dia puasa, dia jadi makin bertakwa. Ada orang dengan sebab puasa dapat lapar saja, takwa tak bertambah. Itulah Allah. Tapi bila Allah Ta'ala guna lafaz asa, memberi makna confirm akan jadi. Allah Ta'ala guna lafaz asa, confirm akan jadi. Contoh, tengok surah Isra. Allah Ta'ala cakap pada Nabi Muhammad SAW. Surah Isra. Allah Ta'ala kata, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Lepas kita baca doa dalam tahajud kan. Muka surat 290. Ayat 79. 290 ayat 79. Tolong baca terjemahan dia. Siapa ya? Huawei Y9S. Siapa ya? Huawei Y9S. Boleh tolong baca? Tak keluar nama. Keluar Huawei je. Siapa ya? Huawei Y9S. Siapa? Ada tak? Okey, Ustaz. Dengar, Ustaz. Dengar. Masya Allah, Kapten. Masya Allah. Boleh, Kapten. Dan pada sebahagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Oh, itu asa. Okey. Asa, nampak asa kan? Kak Ram sebut asa tu. Ayatnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa. Maybe juga terjemah dia. Jadi kalau orang dah tahajud malam-malam, okey, takkan kemungkinan lagi. Maksudnya confirm. Ayat ni perintah pada Nabi. Wahai Muhammad, kamu dirikanlah tahajud ni malam hari, bukan mudah-mudahan. Walaupun terjemah dia mudah-mudahan, tapi asa beri makna benda yang confirm akan terjadi. Confirm. Bila kamu jaga tahajud, Allah Ta'ala akan bangkitkan kamu di maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Nampak beza asa dan la'alla. Kalau la'alla ada kemungkinan ya, kemungkinan tak, tu la'alla. La'allakum tahtadun, la'allakum tattaqun. Ada kemungkinan ya. Tak. La'allakum tashkurun, mudah bersyukur tak bersyukur kalau. Okey, baik. Ayat kita sekarang, Allah Ta'ala kata, maka mudah-mudahan mereka itu orang yang mendapat petunjuk. Maksudnya, mereka yang beriman pada Allah, hari akhirat, jaga solat, bayar zakat, tak takut pada Allah, tak takut pada selain Allah, dan mereka imarahkan masjid-masjid Allah. Mereka itulah confirm orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini makna ayat 18 ni. Jadi Allah Ta'ala nak kata dalam ayat ni, satu je poin penting. Orang musyrikin tak layak langsung duduk jaga imarah Masjidil Haram. Yang layak duduk jaga imarah Masjidil Haram hanyalah orang beriman dengan Allah dan hari akhirat, jaga solat, bayar zakat, tak takut sesiapa pun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya 2 ayat lagi habiskan page ni. Adakah ja'altum kamu menjadikan. Ja'altum kamu menjadikan. Sebenarnya ja'altum ni kamu rasa, kamu anggap. Kat sini, do you consider? Ja'altum, tak apalah kita ikut bahasa Melayu. Kamu menjadikan. Siqayata memberi minum. Siqayata memberi minum. Siqayah memberi minum. Okey. Al-haji. Orang-orang mengerjakan haji. Al-haji, okay. People who perform haji. Orang-orang yang mengerjakan haji. Nah, jadi kalau nak eja haji bahasa Jawi, ha alif jim ni lah. Jangan guna ha besar tu, ha alif jim. Tu haji pelik jadi dia. Al-haji, orang-orang yang mengerjakan haji. Adakah kamu menjadikan siqayah memberi minum, al-haji orang-orang mengerjakan haji, wa dan imarata mengimarahkan. Kat sini imaratan putih terjemah maintain. Maintenance lah, bersihnya, okay, jaga keselamatannya.
Imarata mengimarahkan al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Okey. Ka seperti man orang yang amana beriman bi dengan Allah wa dan al-yaumi hari al-akhir wa dan jahada berjihad fi sabilillah di jalan Allah, okey, fi sabilillah di jalan Allah, okey. La tidak yastawuna mereka sama, okey. Yastawuna mereka sama inda di sisi Allah wa dan Allah la tidak yahdi akan memberi petunjuk. Wa dan Allah la tidak yahdi akan memberi petunjuk, dan Allah tidak akan memberi petunjuk al-qauma kepada kaum az-zalimin yang zalim. Okey, baik, terjemahkan dia. Kak Ram tolong terjemahkan, Kak Ram. Lalang Kak Ram duduk sebelah kapten, Kak Ram tolong terjemahlah, boleh Kak Ram? Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Adakah kamu menjadikan memberi minum orang-orang yang mengerjakan haji dan mengimarahkan Masjidil Haram sama seperti orang-orang yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir dan yang berjihad pada jalan Allah? Tidaklah mereka sama di sisi Allah, dan Allah tak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Okey, baik. Terima kasih Kak Ram. Ayat ni diturunkan dua cerita dia. Cerita lebih kurang sama. Pertama sekali, dalam riwayat Imam Muslim daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, satu hari ada seorang sahabat ni, masa tu hari Jumaat. Sebelum solat Jumaat, duduk kat mimbar Nabi SAW. Mereka sembang sama mereka. Dia kata, aku tak kisahlah kalau tak buat amal. Aku ni tak kisah kalau aku tak buat amal-amal lain pun. Sebab aku ni setelah masuk Islam, aku asyik duk bagi minum orang buat haji je. Orang datang buat haji, aku sediakan minuman untuk mereka. Aku sediakan air untuk mereka. Air kat kemah-kemah mereka, air kat tempat mereka wukuf, air kat tempat mereka melontar. Aku sediakan air untuk mereka. Jadi aku punya amalan ni dah cukup banyak dah bagi aku. Kalau aku tak buat amal lain pun tak apa juga. Maka dah sahabat lain kata, tak, ada lagi yang besar pada tu, yang imarahkan masjid lagi besar. Maksudnya dia jaga solat, dia jaga amal, dia zikir, baca Quran. Dia sentiasa menghidupkan masjid tu dengan amal. Dia kata, tu lagi besar pada amalan kamu. Kamu rasa kamu bagi minum air, orang datang buat haji tu besar. Tapi bagi aku ni, orang yang jaga-jaga solat ni, macam aku buat, macam orang ni buat, lagi besar pada kamu. Orang ketiga kata, tak, lagi besar pada tu. Keluar jihad dengan Nabi, tu lagi besar pada tu. Maka Sayyidina Umar marah mereka. Sayyidina Umar kata, kamu duk bising-bising apa kat mimbar Nabi ni? Kamu duk bising-bising apa kat mimbar Nabi ni? Hari ni solat Jumaat, kalau lepas solat Jumaat kamu tanya Nabi, siapa lagi besar amalan di antara bagi minum, imarah dengan jihad jalan Allah? Siapa lagi besar amalan dia? Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Adakah kamu rasa perbuatan bagi minum, imarah Masjidil Haram sama tahap level pahala darjat dia dengan orang yang beriman dengan Allah, hari akhirat, jihad jalan Allah? Tak sama langsung. Okey, baik, itu satu. Yang kedua, dalam tafsir An-Nasafi, dia kata, ayat ni Allah Ta'ala turunkan ketika mana Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Pak saudara Nabi. Ditawan dalam peperangan Badar. Masa peperangan Badar dia ditawan.
Dia ditawan oleh orang Islam. Maka Sayyidina Ali cela dia, marah dia. Kamu ni lawan Allah, lawan Rasul, memerangi Allah, memerangi Rasul, halau Nabi, Maka dia pun tanya kepada Sayyidina Ali. Kamu duk cerita buruk kami je. Kamu tak nampak ke kebaikan-kebaikan kami? Kamu duk cerita buruk kami. Kamu kata kami putus silaturahim, halau Nabi, lawan Allah. Kamu tak nampak ke kebaikan-kebaikan kami? Maka Sayyidina Ali tanya, awalakum mahasinu, kamu ada kebaikan ke? Dia kata, ya ada. Kamilah yang telah hidang makanan, hidang sediakan air untuk orang-orang datang Jumaat Haji. Kamilah telah susah payah yang telah sediakan memakmurkan Masjidil Haram untuk orang datang buat haji. Kami sediakan makanan, kami sediakan minuman, kamilah. Disebut air kat sini, jangan tanya pula itu makanan. Makanan pun dia orang sediakan juga. Sebab tu nama Datuk Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim tu gelaran. Nama dia sebenarnya Syaibah. Nama sebenarnya Syaibah. Nama sebenar Datuk Nabi Syaibah. Hashim tu gelaran. Apa terjemah Hashim? Hashim tu berasal pada perkataan Hashmun. Ha, Shin, Mim. Hashmun. Okey? Apa terjemah Hashmun? Orang yang mencobek-cobekkan daging. Mencobek-cobekkan roti untuk dia bagi pada orang Jumaat Haji. Roti tu dia cobek, bagi orang. Jadi perbuatan cobek-cobek roti tu dipanggil Hashmun. Jadi orang yang tukang buat kerja tu dipanggil Hashim. Apa terjemah Hashim? Orang yang tukang bagi makanan tu buat dia. Baik tak baik? Baiklah. Perbuatan tu baik ke tak baik? Baiklah. Perbuatan tu. Jadi sebab tu Datuk Nabi, Datuklah Nyang Nabi dipanggil Hashim. Bukan nama dia Hashim, nama dia Syaibah. Tapi kerana dialah orang yang mula-mula buat kebaikan, pelopor kepada kebaikan, cobek-cobek roti bagi haji, bagi orang makan masa haji, sebab tu dipanggil Hashim. Okey, baik. Jadi, Sayyidina Ali tanya Al-Abbas, kebaikan apa kamu buat? Dia kata, kamilah yang bagi minum, makan orang datang musim haji. Dan kamilah yang telah take over dengan baik, menjaga, maintain dengan baik Masjidil Haram. Maka Allah turunkan ayat. Allah Ta'ala kata dalam ayat ini, adakah kamu fikir, kamu rasa, kebaikan kamu beri minum imarah Masjidil Haram, sama level, sama pahala, sama ganjaran dengan orang yang beriman dengan Allah, hari akhirat, dan berjihad jalan Allah. Sama ke? Tak sama langsung. Baik, dari sudut kita bincang, kalau tengok yang kedua tadi, hadis yang kedua saya bawa tadi, perbincangan antara Sayyidina Ali dengan Al-Abbas, perbincangan antara seorang kafir dengan orang Islam. Al-Abbas dia kafir masa tu tak Islam lagi. Sayyidina Ali Islam. Jadi Allah Ta'ala nak kata, kebaikan yang orang kafir buat, kebaikan yang orang kafir buat di Masjidil Haram, beri minum orang Jumaat Haji besar tu. Macam grup Bin Laden buat hari ni kan. Sediakan air Zam-Zam keliling sana, keliling sini. Itu kebaikan tu. Kita dapat minum air Zam-Zam. Tingkat 2, tingkat 3. Kat Madinah pun ada air Zam-Zam. Patutnya Zam-Zam kat Mekah je lah. Kat Madinah pun ada air Zam-Zam. Mereka sediakan. Grup Bin Laden sediakan tu. Itu kebaikan tu. Cuma yang buat tu orang Islam. Ni nak cerita. Orang kafir buat kebaikan bagi minum orang Jumaat Haji. Okey. Dan juga imarahkan Masjidil Haram. Banyak mana pun amalan mereka, tinggi mana pun amalan mereka, bagi Allah kosong. Sebab apa? Kafir. Sebab mereka kafir. Jadi kebaikan kamu tu, kamu rasa lagi hebat pada Rasulullah, lagi hebat pada orang Islam yang lain, kamu rasa besar sangat ke? Kamu nak bandingkan dengan orang beriman dengan Allah di akhirat, jihad jalan Allah Ta'ala lagi. Allah Ta'ala kata, la yastawun, tak sama langsung. Tak boleh kita kata, tak fair langsung. Tak layak dibandingkan pun. Amalan kamu tu, walaupun kamu rasa kamu dah baik sangatlah, kamu rasa kamu berjasa sangatlah, kamu rasa kamu ni dah melakukan banyak kebaikan sebab bagi minum orang buat haji tau. Orang tu datang jauh-jauh, kita bagi minum. Bagi minum binatang pun dapat pahala. Bagi minum binatang pun dapat pahala. Dalam sebuah hadis, Nabi cerita ada seorang Bani Israel, okey, dia tengok unta lapar, anjing lapar, dia turun dekat perigi, dia guna sepatu dia, kasut dia, isi air, keluar, bagi anjing tu minum. Nabi pun cerita Allah ampun dosa dia. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, bagi yang minum anjing dapat pahala juga. Nabi kata, untuk semua benda hidup kita bagi makan dapat pahala. Semua benda hidup kita bagi makan dapat pahala. Bagi anjing ke, bagi ikan ke, bagi kucing pun dapat pahala. Bayangkan, bagi minum anjing pun Allah Ta'ala ampun dosa. Ni, bagi minum orang, lagi besar pada anjing.
Dan orang tu pula datang buat haji. Bukan orang datang buat maksiat, datang buat haji. Tak besar ke? Mereka rasa mereka buat benda yang sangat besar. Tapi bagi Allah, apa mereka buat tu kosong. Sebab mereka buat dalam keadaan mereka kafir. Bagi orang minum ke, bagi KFC ke, bagi McDonald ke pada orang buat haji, kalau mu kafir, kalau kamu orang yang kafir, bagi Allah nothing. Ini nak bandingkan dengan apa? Tak payah bandingkan dengan apa. Tak ada apa pun. Nilai kamu tu dengan orang Bangla biasa yang sapu masjid contohlah. Bukan sapu Masjidil Haram. Orang Bangladesh biasa sapu masjid kat mana-mana contoh. Bukan nak Bangladesh tu. Amalan orang Bangladesh yang sapu masjid tu lagi mulia pada kamu, wahai orang kafir yang bagi minum pergi haji. Sebab kamu kafir. Kamu kafir. Sebab tu orang kafir, dia derma sejuta, dengan orang Islam miskin, derma RM10. Bagi Allah mana lagi nilai? Bagi kita nampak sejuta lagi bernilai. Dengan RM10. Bagi Allah, dia derma sejuta ke, 8 juta, 800 juta mereka derma ke? Sebabkan mereka kafir, kosong bagi Allah. Orang Islam derma RM10, RM1, atau tak ada nilai di sisi Allah. Sebab tu ayat ni Allah Ta'ala kata, kamu rasa kamu bagi minum orang buat haji? Kamu rasa kamu jaga Masjidil Haram tu besar sangat ke pahala? Kamu rasa sama level dengan orang yang beriman pada Allah, jihad jalan Allah, sama ke? La yastawuna indallah. Tak sama langsung di sisi Allah. Walaupun di sudut zahir kita nampak amalan dia lagi besar. Amalan dia lagi banyak kebaikan. Amalan dia lagi ramai manfaat, dapat manfaat. Baik, itu bila kita bandingkan antara orang kafir punya amalan dengan orang Islam punya amalan, tak sama langsung. Bagaimana pula soalnya? Kalaulah yang bagi minum tu orang Islam juga. Yang imarah tu orang Islam juga. Orang Islam yang bagi minum kat Masjidil Haram dan mengimarahkan Masjidil Haram dibandingkan dengan orang Islam yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, berjihad jalan Allah. Macam mana nak bandingkan dia? Sama juga. Walaupun dia Islam, dibagi makan, bagi minum orang datang buat haji, diimarahkan Masjidil Haram. Dapat pahala tak? Dapat pahala, besar pahala tu. Bukan tadi orang kafir zero lah, kita dia kafir. Ini kita nak bandingkan orang Islam, pertama orang Islam, dia bagi minum orang buat haji, imarah Masjidil Haram, dibandingkan dengan orang Islam seorang lagi, yang mana beriman dengan Allah dan hari akhirat, bukan tu saja, jihad jalan Allah. Mana lagi besar? Allah Ta'ala kata, tak sama langsung. Apa maksud tak sama langsung? Orang ni buat dapat pahala, orang yang kedua, Islam yang kedua tu lagi tinggi pahala dia. Sebab, kerja kamu, bagi minum, imarah Masjidil Haram, kerja kamu tak perlukan kesabaran yang tinggi, kerja kamu tak perlu pengorbanan yang tinggi, kerja kamu tak perlu ada rasa takut dan risau rusing pun. Betul kan? Orang Islam, kita ini pilih lah, saya nak berhenti kerja lah. Saya nak pergi Mekah, nak kerja dengan syarikat Bin Laden, bagi minum orang haji dan umrah. Besar tak pahala? Besar. Banyak tak ganjaran? Banyak. Tapi kamu kena ingat, orang yang bersusah payah untuk agama Allah, walaupun tak kat Mekah, pahala mereka lagi besar di sisi Allah. Orang berjuang. Dia pergi berjuang tu dalam keadaan sama ada balik hidup atau mati. Itu ya. Orang pergi minum, kita ini fikir nak pergi Mekah, pergi minum, bukan ada ancaman akan mati pun, tak ada pun. Tapi orang pergi pegang ni senjata depan mata. Boleh jadi balik hidup, boleh jadi balik mati. Itu satu. Kemudian, kamu tak susah sebab kamu memberi minum orang yang telah beriman, yang telah percaya kepada Allah dan Rasul. Sedangkan orang berjihad, sama dia berjihad menyampaikan dakwah ataupun dia berjihad menggunakan pedang. Mereka berhadapan dengan orang yang belum percaya lagi, belum beriman lagi. Jadi susah payah mereka lagi besar pada susah payah kamu. Sebab tu antara pendakwah dengan pengajar, mana lagi besar? Pahala di sisi Allah, wallahu alam. Tapi di sudut susah payah, pendakwah lagi susah kerja mereka. Mereka kena berdakwah dengan orang yang nak dengar dan tak suka dengar. Mereka juga akan berhadapan dengan orang yang sedia nak dengar dan tak sedia nak dengar. Mereka akan berhadapan dengan orang yang suka dengar dan menyampah nak dengar. Pengajar, saya ngajar tuan-tuan ni, contohlah ni ya. Saya sedang mengajar orang yang sedia nak dengar, suka nak dengar, bagi masa nak dengar. Tuan-tuan korban masa daripada 10.45 sampai 12.30 ni. Korban masa, orang ni sedap tidur tengah hari kat rumah. Tuan-tuan korban masa ni. Jadi tuan-tuan nak dengar, sedia dengar, bagi masa nak dengar. Susah ke bagi saya? Tak susah pun. Duduk borak cakap, semua tuan-tuan semua terima. Tidak ada sebarang ujian langsung bagi saya. Tapi pendakwah, dia kena jumpa orang yang tak sedia dengar, tak suka dengar, cakap juga. Ujian mereka lagi besar. Contoh, sama juga kat sini. Orang Islam yang bagi minum, dapat pahala.
Tapi pahala yang Allah sediakan untuk orang yang keluar pada rumah dia, korban masa, korban tenaga, korban wang ringgit, korban segala-galanya, boleh jadi hidup, boleh jadi mati, mereka keluar pada rumah mereka jihad di jalan Allah, bagi Allah pahala mereka lagi besar. Ini maksud ayat ini. Boleh? Okey, baik. Walau bagaimanapun, kita tak boleh membanding-bandingkan amalan. Apa maksud dia? Alah, sekolah tahfiz dia pelajar 10 orang je. Tahfiz aku pelajar 100 orang. Jadi dari sudut pahala-pahala aku mesti lagi banyak pada pahala dia. Bayangkan saya ajar 100 orang. 100 orang baca Quran dengan dia ajar 10 orang. Mana lagi banyak pahala? Mestilah 100 orang lagi banyak pahala kan? Itu tak dianjurkan dalam agama Islam. Ini kaitan dengan orang musyrikin yang rasa bangga dengan kebaikan dia. Allah Ta'ala tegur, tak, kebaikan kamu nothing nak bandingkan dengan orang Islam punya kebaikan. Tak apalah ayat ni. Tapi kita selain tu tak boleh. Ataupun, dia tu kuliah 2 minggu, seminggu 2 kali je. Aku kuliah seminggu 4 kali. Mana lagi banyak pahala aku dengan dia? Tak boleh. Itu tak digalakkan. Sebab Sayyidina Ali kata, sayyi'atun tasu'uka khairun min hasanatin tu'jibuka. Keburukan yang menyebabkan kamu rasa tak selesa, rasa bersalah, rasa menyesal, lagi baik daripada kebaikan yang membanggakan kamu. Jadi kalau kita banding macam tu, ada bangga diri dengan kebaikan tu. Ada bangga diri dengan kebaikan tu. Okey, dia ni mengajar tafsir seminggu 2 kali, aku kelas tafsir seminggu 8 kelas, aku lagi banyak pada dia lah. Ilmu aku lagi bagus pada dia lah, tu tak baik. 3 perkara Nabi kata kebinasaan. Pertama, nafsu yang dituruti. Kedua saya lupa dah. Pertama, nafsu yang dituruti, apa nafsu nak semua dia buat. Pertama, kedekut yang diikut-ikutkan. Sifat kedekut melampau, bila perasaan kedekut tu datang, diikut kedekut tu. Maksudnya dia tak nak bagi derma langsung, binasa. Yang kedua, hawa nafsu yang dituruti. Apa hawa nafsu nak buat, semua dia buat. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i bi nafsihi. Seseorang yang rasa kagum dengan diri dia sendiri pun sebab kebinasaan. Kagum buat baik. Kagum dengan diri dia sebab anak murid dia ramai. Kelas dia banyak setiap minggu. Itu pun tak baik bagi diri dia. Habis itu ayat ini Allah turunkan untuk nak beritahu perbandingan antara orang kafir buat baik dengan orang Islam buat baik. Jauh beza kedudukan dia. Orang Islam jihad tiap-tiap hari ke? Tak, jihad berperang beberapa kali je. Tapi itu orang kafir bagi minum. Orang kafir bagi minum orang haji ni tiap-tiap tahun. Orang Islam berperang masa zaman tu bukan tiap-tiap tahun pun. Tapi Allah Ta'ala nak kata perbandingan amalan orang kafir walaupun nampak besar, bila dibandingkan dengan orang Islam, zero, tak ada apa tu. Okay, baik. Seterusnya. Allah kata hujung tu, Allah tak akan beri petunjuk pada orang zalim, maksudnya orang yang kafir musyrik kepada Allah. Yang dia tidak ada perasaan nak kembali pada Islam, nak kembali pada jalan sebenar. Allah tak akan beri petunjuk pada mereka. Satu ayat lagi ya. Allazina, orang-orang yang, ayat ni nak faham ayat sebelum ni ya. Amanu beriman, dan, okay, dah azan dah, sempat lagi satu ayat, sorry. Hajaru, allazina, orang-orang yang amanu beriman, dan hajaru, mereka berhijrah, dan jahadu, mereka berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, dengan amwalihim, harta-harta mereka, dan anfusihim, diri-diri mereka, a'zamu, lebih besar, darajatan, darjatnya, indallah, di sisi Allah, indallah, di sisi Allah, dan ulaika, mereka itu, hum, merekalah, al-faizun, orang-orang yang berjaya. Al-faizun, orang berjaya. Last ayat kita last. Tolong terjemahkan dia. Siapa ya? Puan Nurzihan. Boleh Puan Nurzihan? Terjemahkan Puan Nurzihan. Okey, boleh. Orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka yang lebih besar di sisi Allah, dan mereka itu merekalah orang-orang yang berjaya. Okey, baik. Tadi saya terangkan pada tuan-tuan, jangan berbangga ataupun nak banding-bandingkan amalan kita dengan orang lain. Itu tak boleh dalam agama. Yang bolehnya apa dia? Ayat ni nak beritahu pada kita. Penting kita tahu amalan mana lagi afdal. Dekat surau A ada satu amalan kebaikan. Contoh, gotong royong bersihkan surau. Contoh.
Kak Suraubi ada satu amalan kebaikan, program ajar anak-anak mu'allaf kelas mengaji ataupun ajar anak-anak mu'allaf baca Iqra, contoh. Dua-dua dapat pahala kan? Surau A buat program, gotong royong bersihkan surau. Baik ke tak baik? Baik. Surau B buat program, siapa volunteer nak datang mengajar anak-anak mu'allaf ataupun anak-anak asnaf, anak-anak mu'allaf, anak-anak asnaf, baca Quran, ajar semayang. Dua-dua baik tak? Dua-dua baik. Dua-dua dapat pahala. Dua-dua dapat pahala. Dua-dua dapat pahala. Tapi kita dianjurkan menggunakan ilmu kita ada memilih yang mana lagi afdal. Masa tu mana lagi afdal? Yang lagi afdal mengajar anak-anak mu'allaf ataupun anak-anak asnaf baca Quran, baca Iqra. Tak susah pun kita ajar. Kita pilih yang itu lagi afdal. Kerana dari sudut pahala, bersihkan masjid surau dapat pahala. Mengajar anak-anak mu'allaf lagi besar pahala. Nanti dia pandai baca Quran sebab kita. Dia pandai solat lepas sebab kita. Semua pahala solat baca Quran dia akan dapat begitu sampai mati. Contoh. Sebab tu penting dalam bab ilmu agama, kita akan cari, dalam apa maksud, salah satu makna ilmu ialah kita dahulukan apa patut didahulukan, kita kemudiankan apa patut kemudiankan. Contoh dalam bab wuduk. Dalam bab wuduk sunat ambil 3 kali gitu kan. 3 kali basuh tangan, 3 kali basuh muka, 3 kali basuh kaki. Tu kita tahu sunat. Jadi kita nak ambil wuduk buat yang 3 kali dapat pahala sunat. Tapi ingat, masa kita ambil wuduk, iqamat telah diiqamatkan. Bila dah iqamat nak azan. Bila kita dengar nak iqamat nak azan, iqamat nak solat, kita ambil wuduk dengan iqamat nak solat, masa tu tak sunat lagi 3 kali. Afdal sekali. Kerana apa? Mengejar solat Jumaah awal waktu lebih besar pahala daripada wuduk 3 kali. Maksud saya, kita tak boleh banding amalan kita dengan orang lain. Itu tak baik. Tapi dalam kita nak beramal, kita boleh bandingkan. Mana aku nak buat supaya pahala lebih, mana aku nak buat untung lebih. Itu digalakkan dalam Islam. Baik, ayat ni kita sekarang Allah Ta'ala kata orang beriman dan berhijrah. Beriman, berhijrah, jihad jalan Allah. Jihad pula dengan harta diri mereka. Mereka lagi besar pahala jalan Allah. Orang beriman saja, tak hijrah, tak jihad, ada pahala, rugi sikit. Orang beriman dan berhijrah, tapi tak jihad, pahala lagi besar pada yang pertama, tapi masih lagi rugi. Orang beriman, dia hijrah, dia jihad, dia lagi untung pada kedua, ketiga, tapi masih ada rugi. Kenapa? Dia nak paling untung, dia bukan sekadar jihad bawa diri, dia bawa harta benda, bawa diri, bawa harta benda, maka pahala dia lebih besar di sisi Allah berbanding amalan-amalan kebaikan yang lain. Mereka lah orang yang faizun, berjaya. Sebelum ni saya dah cerita pada tuan-tuan, beza berjaya dalam bahasa Arab, aflaha, muflihun, berjaya, faizun pun berjaya juga. Aflaha berjaya, faizun berjaya juga. Apa beza dia? Aflaha berjaya kat dunia, ada kemungkinan gagal lagi. Faizun confirm masuk syurga, tidak ada gagal-gagal, tidak ada gagal-gagal lagi. Jadi faizun yang kita nak cari. Okey, baik. Sebelum habis kelas, saya nak elankan sesuatu. Minta maaf, ni luar tajuk, kita dah habis kelas kita. Saya nak minta derma pada tuan-tuan, sumbangan pada tuan-tuan, derma sumbangan pada tuan-tuan, tapi bukan untuk saya. Untuk orang-orang asli kat Greek. Tuan-tuan pun tahu, saya dah 2-3 kali pergi ke orang asli Greek, Kampung Sungai Tiang dengan Kampung Sungai Kejar. Kampung Sungai Tiang ni memang dah ramai Islam dan berita menggembirakan Tok Batin dia pun masuk Islam juga baru-baru ni. Tok Batin dia pun dah masuk Islam juga baru-baru ni. Ketua orang asli kat situ dapat masuk Islam juga. Okey. Satu lagi kampung orang asli nama dia Kampung Sungai Kejar. Masa kita pergi mula-mula dulu tak ada Islam langsung. Sekarang dah ada 3 keluarga Islam. 3 keluarga Islam. Daripada 3 tu 2 melarikan diri. Biasalah ada konflik dia akan lari diri. Tinggal 1 keluarga saja. Jadi kita fikir bagaimana nak uruskan 1 keluarga ni lah. Cuma yang terbaru punya, bila kumpulan yang saya join ni, NGO namanya Salam Relief, pergi ke perkampungan orang asli baru ni, tanya Tok Batin Islam tu ada nak apa-apa ke? Nak sumbangan pakaian ke ni ke. Maka ketua Tok Batin tu kata apa? Kami nak solat Jumaat. Kami belum pernah solat Jumaat. Tok Batin tu kata kami belum pernah solat Jumaat. Tapi dia kata orang asli kat sana, kampung orang asli sana ada pergi solat Jumaat. Kampung orang asli sini ada pergi solat Jumaat. Kami tak pernah solat Jumaat, kami nak rasa solat Jumaat. Itu permintaan Tok Batin orang asli yang Islam tu. Jadi pihak saya join ni lah, Salam Relief. Kita nak buat kutip sumbangan derma untuk beli alat-alat untuk mereka solat Jumaat. Beli baju Melayu, beli kopiah, beli sejadah untuk mereka, kain plekat. Dan juga kita nak minta tambang bot. Mereka daripada kampung tu, nak pergi solat Jumaat, naik bot sejam suku. Terpaksa naik bot sejam
suku. Jadi sumbangan tuan-tuan kita akan beli pakaian dan kita akan gunakan untuk kos boat tu lah untuk bagi mereka rasa solat Jumaat. Mungkin sebulan sekali kita cuba hantar mereka. Okey. Jadi siapa yang ada kelebihan, maksudnya nak beri sumbangan, duit lah, kita minta sumbangan duit, boleh transfer ke akaun. Saya akan share dalam grup kelas pagi ni nanti ya. Saya akan share lepas ni grup nombor akaun untuk tuan-tuan bagi sumbangan. Boleh Puan Hayati ya? Saya minta izin Puan Hayati untuk share benda tu dalam grup kita pagi ni. Boleh, Puan Hayati? insyaAllah, boleh. Okey, tu saja. Saya akan share lepas ni, siapa nak bagi boleh bagi. Kemudian siapa dah bagi sumbangan, slip tu hantar kat saya akan bagi pada kumpulan tersebut. Dan bulan 9 ni kita akan hantar 4 orang ke kampung untuk ajar mereka solat, Dia minta saya pergi. Tapi saya tak lagi lah 10 hari. Dia akan hantar 4 orang tu untuk mereka solat selama 10 hari. Dia minta saya pergi, saya tak boleh pergi. Sebab tapi saya baru buka, tak sesuai nak tinggalkan 10 hari. Jadi kita berhenti sini dulu. Saya minta maaf salah silap kalau ada. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannah bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua, terima kasih host. Minta maaf salah silap kalau ada. Okey, baik. Minggu depan Merdeka kelas macam biasa Jangan tanya pula nanti, takut ada orang akan tanya. Minggu depan 31 Ogos. 31 Ogos hari Isnin, kelas macam biasa. Kita sambut Merdeka dengan menghayati ayat-ayat Al-Quran. Boleh ya semua? Puan Hayati boleh Puan Hayati ya? Boleh. Kelas 11.45 juga ke? Ya. 11.45 juga. Okey. Maaf tadi saya terlambat sikit. Kita tak apa. Okey, baik. Terima kasih semua. Minta maaf salah silap. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.